Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku nak buat video pendek je lah. Nak bagi korang tengok persekitaran dan keadaan di sekeliling negara Top Glove. Kenapa aku panggil negara Top Glove? Kerana Top Glove di sini adalah sebuah negara yang tak boleh diusik, yang tak boleh ditegur, yang tak boleh dibendung. Dan mereka sentiasa rancak membina kilang-kilang baru macam depan mata aku ni. Tunjuk ya, tengok. Majlis Pemadanan Kelang, Top Glove, Top Quality. Ni apa ni, membina kilang baru lagi. Kawasan ni adalah kawasan Top Glove. Panjang lagi kat depan sana, tapi aku ambil separuh je nak mengalir ke sejak alam sana. So aku pusing balik. So aku tunjukkan, tak panjang video aku hari ni, aku nak bagi pendek-pendek je. Aku nak tunjukkan kepada korang, inilah negara Top Glove. Negara dalam negara. Tengok kilang-kilangnya. Ini adalah Top Glove. Kepada siapa yang belum pernah tengok Top Glove, ini kanan kiri semua ni Top Glove ya. Kanan kiri. Itu kalau di sebelah kanan aku sekarang, mungkin di sebelah kiri korang Top Glove. Apa tu? PW5W4 apa dah? Ini F40. Ini Top Glove. Kanan kiri kau semua Top Glove. Tengok. Betapa hebatnya negara dalam negara. Sebuah negara Top Glove yang membekal yang menghilang sarung tangan. So ini ada sempang, sana terus pun sama. So aku masuk ke kiri, Jalan Bunga Raya. Kita nak bagi tengok negara Top Glove yang hari ini menjadi begitu kebal. Di saat orang lain kena kurung, mereka terus beroperasi tanpa sebarang sekatan. Sebab kilang ni, aku ingat dia mungkin ada memberi pendapatan besar pada negara, aku rasa lah. Dan ini adalah antara tempat yang pernah dijadikan kluster terbesar dalam negara. Bukan dalam negeri Selangor ya, dalam negara. Okay. Ini kanan kiri ni, korang tengok semua ni Top Glove lah bos. Nak masuk sini ke? Masuk ke kiri. Masuk ke kanan, masuk ke kiri. Ke kiri pun ada, ke kiri pun ada, terus pun ada, ke kanan pun ada. Aku masuk kanan. Masuk kanan. Okay. Ini adalah kluster terbesar pernah ada dalam negara. Pernah dipasang dawai kawat berduri segala-galanya. Tapi korang kena kurung kan. Kau tengok kereta-kereta ni, ini semua pekerja lah. Aku bukan dengki orang kerja, tapi aku kata macam yang Azmin Ali kata, kilang bukan penyumbang terbesar kluster. Habis siapa yang sumbang? Kau kurung orang lah, habis semua kena kurung. Tapi kes tak turun-turun. Kau nak suruh apa lagi? Ini tolong share bos, tolong share. Aku tunjukkan korang negara Top Glove. Negara Top Glove yang aku sendiri kalau pusing-pusing pun sesat ni. Semua lorong ni, kanan kiri depan belakang ni, semua dia. Ini adalah sebuah negara dalam negara. Dia macam lebih hebat dari Kuala Lumpur lah. Kalau Kuala Lumpur tu sebuah negeri dalam negeri. Maksudnya Kuala Lumpur tu adanya dalam negeri Selangor. Kuala Lumpur tu dia dalam negeri Selangor. Dia sepadan semua Selangor. Kalau kau pergi Pahang, sepadannya ada Kelantan, ada Perak, ada macam-macam lah. Tapi kau pergi ke Kuala Lumpur, sepadannya semua Selangor. Tapi lagi ngeri, Top Glove ni negara dalam negara. Siapa boleh usik dia? Waalaikumsalam Syah, waalaikumsalam. Siapa boleh usik Top Glove ni? Kadang-kadang kita pun jadi sedih dengan keadaan. Jadi marah tu dah biasa, jadi sedih. Bila dah habis marah, timbul sedih. Bila agak-agaknya masalah ni nak selesai? Aku hari-hari dapat panggilan telefon, orang tak makan, orang tak ada duit. Aku pun tak tahu nak bantu macam mana dah. Kawan-kawan kita pun dah semua dah, yang mana-mana NGO yang bagi bantuan makanan, bukan kerajaan bagi duit pun kat dia. Kita cari dah dana derma sampai orang tuduh kita makan duit. Padahal duit kita pun keluar banyak nak bantu orang. Sebab tu kita minta tolong orang lain supaya kita boleh sampaikan. Tapi orang tuduh kita makan duit, padahal tak ada orang bagi duit kat kita pun sebenarnya. Jadi semua kawan-kawan kita NGO dah mengungut. Dah terlalu letih. Bukan letih kerana bekerja menghantar makanan, tapi letih kerana tak tahu nak fikir macam mana lagi. Ni warga asing, nampak tak? Tak tahu lagi macam mana nak cari duit, nak bantu lagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terkesan akibat PKP ni. Aku bawa sekejap lah jalan-jalan kepada ke negara Top Glove negara Top Glove. Lepas ni aku nak buat kerja sikit, nak jual ikan kan. So aku bawa korang pusing dulu. Kau tengoklah berapa banyak kereta yang ada. Kau tahu tak berapa puluh ribu pekerja dalam ni? Kau agak-agak. Jadi ada pendedahan dibuat oleh sahabat kita Kak Serino kan? Ni kau tengok ya. Aku tunjuk kau. Ini macam mana nak cerita ni ya. Kau tengok motor ni. Aku dah pun sebenarnya dah sesat ni jalan ni.
Ni berkumpul ramai-ramai ni. Ni kan orang Melayu nanya kat kita pula, kawan kita kan. Tapi tak apalah, aku nak beritahu lah keadaan Top Glove ni hari ni sampai macam ni. Aku sebenarnya tak mau tunjuk muka orang Melayu kita, kesian. Tapi macam nak cakap lah, korang tengok kilang ni semua Top Glove tau. Ini bukan kau tengok sendiri kat tulisan-tulisan aku tunjuk kau tu. Tulisan-tulisan yang ada tu, Top Glove F40. Yang sebelah kanan aku Top Glove F40. Depan ni Top Glove F25 R&D Center. Top depan tu ni ada simpang 4 tadi aku dah ke kiri. Kalau aku masuk ke kanan sama juga, kilang Top Glove juga semuanya. Ni lori Top Glove depan aku. Aku masuklah untuk korang lah. Aku pun nak pergi kerja sebenarnya. Tapi aku bawa lah korang jalan-jalan. Tengok sendiri betapa besarnya Top Glove ni dan betapa kebalnya Top Glove ni sehingga kan ribuan manusia boleh bekerja siang dan malam di saat orang lain kena kurung sampai tak makan. Kita bukan gila nak suruh kilang tutup, tapi kita kata banyak kali kilang ni menyebabkan orang lain menjadi kluster yang kau cipta. Aku bagi contoh, orang yang kerja Top Glove ni duduk di sekitar sini. Dia balik rumah jangkit orang lain, lepas tu kau tuduh jangkitan tu daripada jangkitan merata-rata. Mana boleh macam tu? Orang-orang ni duduk di merata-rata ni kilang Top Glove ni. Okey, ini aku F25AW4. So aku pusing, mana nak pusing lagi? Aku pun dah sesat agaknya. Punya besar. Oh ni aku dah masuk tadi belah sini. Aku belah kiri. Tadi belah kiri kan. Korang bayangkanlah betapa banyaknya manusia di sini bekerja, betapa banyaknya warga asing bekerja di sini walaupun berpermit, tapi dia orang juga akan menjadi mangsa. Ni aku pusing ke belah sini pula. Tadi aku tunjuk kau F24 lah, F23 lah apa kan. Itu F22 depan sana, belah kiri korang. Belah kiri aku. Aku tak boleh nak cakap pasal polis lah, sebab dia ni subjektif lah bos. Ni belah kiri ni F21 R&D. Tadi R&D kan lain kan, ni R&D lain. Ini mengala ke setiap alam lah. So depan kanan kiri ni semua kilang. Aku beginilah bang, aku dah duduk dengan sahabat-sahabat aku daripada PDRM. Yang polis misalnya ada yang menjadi mangsa. Masuk kanan terus setiap alam. Betul Rim, betul. Ke kanan. Aku sesat lah Rim. Punya besar lah tempat ni kan. Sampai kita pun boleh sesat dalam negara Top Glove ni. Tu Top Glove F32, Top Glove F30. Aku sebut tadi nombor tak sama tau. Mana itu adalah kilang-kilang. Itu kau belum tengok lagi dia punya branch di tempat macam Ijuk pun aku rasa ada, di Batam Juntai pun aku rasa ada. Kita ada di Sungai Sembilan, kawasan bukanlah Top Glove tapi serantangan juga. Semua ni beroperasi terus non-stop. Memang operasi. Tengoklah kereta kanan kiri semua. Ini belum peak hour. Nak tengok datang tengah hari. Tengah hari kejap lagi dia orang keluar beli nasi apa semua kan. Jadi kat situ aku nak tanya, siapa sekat dia orang? Dia orang ni ada, kalau tak silap aku kat Serino ada dedahkan kilang ni dah, dia punya hostel dah ada 1,300 yang dikepung dalam PKPD. Tapi dia orang boleh terlepas keluar dan sekarang ni ditempatkan di hotel mengikut maklumat. Okey. Jadi bayangkan macam mana mereka ni boleh berkeliaran di merata tempat dan akhirnya menjangkiti orang lain. Dan kemudian Azmin Ali kata ini bukan kluster kilang. Bayangkanlah macam mana kita nak cakap lagi lah. Betapa hebatnya negara Top Glove ni. Kilang-kilang sarung tangan ni apa semua ni yang konon-kononnya essential. Bos, engkau boleh tutup, engkau boleh kurung rakyat, kau boleh nafikan hak dia sebagai manusia. Kau nafikan hak rakyat sebagai manusia bos. Kau nafikan hak rakyat sebagai manusia. Kemudian kau kata kilang-kilang ni essential sebagai bahan keperluan. Negara China kita boleh order lah. Kita boleh order sarung tangan dari China daripada mana. Selama ni kau order dari mana? Tapi kenapa hari ni kilang ini kau jadikan sebagai tempat yang tak boleh diusik? Latar lega kosak. Oh, adik-beradik Rim. Aku pun tak tahu Rim.
Tapi macam Ijuk dan semua ni, memanglah dia ada dia punya connection lah, sepupu sepapat dia lah, kan. Jadi kalau kau kata essential service perlu, ya perlu. Tapi kita nak tengok di mana punca penularan paling banyak. Kilang-kilang ni memang kluster banyak. Tapi kau tak boleh tutup dia. Sebab apa? Sebab kau kononnya essential. Tapi kau membayangkan kerajaan boleh menafikan hak kita sebagai manusia, mengurung kita dan menafikan kita ni berhak cari makan. Tutup bos. Tak boleh keluar habis kerja, tak boleh pergi sana buat Roblox habis-habisan. Lepas tu yang kena maki polis. Polis yang kena maki. Padahal polis buat kerja arahan kerajaan. Aku tak salahkan polis. Jadi kalau ada yang kena saman ke apa ke, nanti tu kau bincang dengan dia orang lah, ya. Sebab ini bukan aku nak cakap, bukan aku nak backup polis, tapi aku kesian dan kawan aku yang dekat jalan tak habis-habis, tak balik-balik dah bertahun dah. Jadi kita nak cerita ni macam mana sebuah negara kilang Tok Glove ni boleh terbina dalam negara kita tanpa sebarang tindakan. Walaupun dia buka kilang sebesar-besar kilang, selagi ada tanah dibeli buat kilang. Kau tengok sendiri. Aku pusing lagi sekali nak bagi tunjuk pada orang yang baru masuk. Inilah negara Tok Glove yang tak boleh diusik oleh kerajaan kerana dia sebuah negara. Tapi engkau orang rakyat Malaysia yang ada IC, dikurung kerajaan, dinafikan hak sebagai manusia. Inilah aku panggil hamba zaman moden. Zaman moden lah, hamba zaman milenium ni lah. Kita ni hamba abdi oleh kerajaan. Kita boleh dikurung, boleh dikepung. Tadi aku masuk kanan kan, aku masuk kiri pula. Ni kita dah pergi tadi. Itu terus tadi aku dah pusing ke kanan, aku dah masuk, aku masuk ke kiri pula. Aku baru masuk korang. Betapa besar ni. Sana ada simpang lagi tau, belah sana. Oh ni dah masuk tadi. Belah sana belum, belah depan tadi belum. Aku bawa pusing. Nak bagi tengok video pendek je, kan. Kawan-kawan kita, aku semalam jumpa satu sahabat, anak 6. Tak boleh kerja. Laki bini tak kerja. Macam mana aku nak cakap lagi? Aku nak tolong macam mana ya? Aku tak tahu. Ni aku dah masuk ke belum? Aku pening lah jalan-jalan sini. Banyak jalannya. Oh, belah sana aku belum masuk. Anaknya 6, laki bini tak kerja. Nak makan apa? Kerajaan terus bagi alasan kerana kita nak lay down, nak turunkan COVID ni. Tapi kilang ni tak berhenti-henti. Kita bukan nak sekat rezeki orang, bos. Sana belah kanan ada, belah kiri ni aku belum masuk. Ni body basic 3+. Ini dah belah side lain lah. Tapi belah kiri, kanan ini semuanya kilang-kilang yang dimiliki oleh Tok Glove ataupun kilang-kilang yang ada kaitan dengan Tok Glove. Tapi kalau kau tengok kilang-kilang yang ada ni pun masih beroperasi. Depan je tutup. Dalam ada orang. Kita bagi tengok pada kawan-kawan kita mana satu kilang yang yang begitu kebal yang tak boleh diusik ni. Kilang perabot, komponen. Okey. Tapi kilang-kilang lain okey lah, patuhlah. Kilang-kilang lain okey. Tok Glove tak berhenti sebab dia kata dia essential. Dia kata dia essential. Jadi dia berkebal. Pada aku kerajaan kena pilih. Kalau kerajaan boleh kurung rakyat, nafikan hak berjuta rakyat dalam negara ni, kenapa kau tak boleh tutup Tok Glove? Sedangkan kita dah semalam dapat satu video TikTok yang bukan dibuat-buat, tapi video real yang ada seorang kakak marah. Korang tak boleh keluar, korang jangan lari, dia kata. Kalau korang keluar, korang jangan masuk balik Mentari Court. Sebab Mentari Court kena PKPD, kan? Sampai macam tu. Sampai budak-budak Indo kata dia orang diarahkan lari. Jadi video-video ni kena siasat. Bila dia cakap bila kita sebut, apa orang kata? Ni balaci-balaci yang masuk, report polis lah, kecoh-kecoh dalam Facebook apa. Kepala bapak kau, balai polis kau nak report, apa dah jadahnya? Kau pergilah tengok kalau kau boleh report. Semua online. Lepas tu kita telefon, talian pun tak boleh. Naknya immigration. Kau cuba telefon immigration, talian aduan dia, boleh masuk ke tak boleh masuk? Tak boleh, bos. Tak boleh. Jangan sembang. Jadi medan kita hanyalah medsos atau media sosial. Inilah medan kita. Jadi kita nak beritahu pada orang lain, kalau penguatkuasa nampak. Tapi kalau Facebook aku ni, InsyaAllah kalau Facebook aku ni, penguatkuasa banyak yang tahu, banyak yang memantau. Tapi mereka tak buat apa-apa. Lepas tu mereka pergi UKK, Unit Koperasi Korporat, buat report kata aku, sebab aku memalukan jabatan mereka katanya. Ni nak langgar aku pula ke kakak ni. Tengoklah jalan dulu kak. Mana jalan balik, aku pun tak kerti dah.
Ini macam itulah ceritanya, kan? Kita ni rakyat yang ada kad pengenalan, yang lahir di bumi ni, yang memberikan negara ni pendapatan yang cukup banyak daripada zaman tok nenek moyang kita. Sampailah menteri-menteri kat atasnya dari kaya raya, buntang perut makan duit. Tapi kerana alasan PKP ataupun kes yang banyak ni, kita rakyat ini dinafikan hak sebagai manusia. Kita dikurung kononnya untuk melandaikan kes COVID. Kita akur kerana kita rakyat yang sayang negara. Tapi bila kita hari-hari semua rakyat kata tolong tutup kilang-kilang yang menjadi, tengok kau tengok berapa banyak kereta. Aku tunjukkan korang. Kilang-kilang yang terus beroperasi, yang menjadi penyumbang besar kepada kes COVID. Apa kata Azmin Ali? Bukan kilang, bukan punca ataupun bukan kes yang paling besar untuk kluster COVID. Jadi aku pun tak faham lah apa yang aku nak cakap lagi dah kepada kerajaan yang ada hari ni. Sebabnya mereka lebih pentingkan periuk nasi dia, yang kautim lah, yang bagi makan, bagi kereta lah, kan. Kau bayangkan betapa sedihnya kita jadi rakyat Malaysia. Kita dikurung. Aku tunjuk kau ni depan mata aku ni, tengah jalan lenggang melenggang Mak Minah. Ni warga asing lah, tapi mungkin ada permit lah, aku tak tahu. Nampak tak? Lenggang kangkung, lenggang Mak Minah dia. Dan di sebelah kiri kita adalah rumah perumahan. Tengok kilang tadi tu. Aku dah keluar daripada kawasan kilang. Tak jauh daripada kilang, nampak tak kawasan perumahan, kawasan tempat tinggal, bos. Orang-orang ni kejap lagi tengah hari mereka akan keluar. Tengok depan mata aku ni, ya. Orang akan keluar. Ini warga asing, okay? Warga asing pergi beli nasi lah, apa ni, kilang. Top female hostel. Ni TG female hostel. Top Glove lah hostel lah ni. Sebab aku tak biasa masuk kawasan ni. Taman Daya Meru. Ini kawasan kediaman. Jadi kawasan ni bersebelahan dengan kawasan kilang. Macam mana kau cakap jangkitan kilang tak boleh pergi kawasan perumahan? Kemudian orang-orang ni ke mana pula? Okey, ini apa? Ini, oh, ni jalan besar. Okey, yang di sebelah kiri nampak tak ni ada pembinaan ni. Pembinaan ni aku diberitahu ini adalah milik Top Glove. Untuk dijadikan tempat tinggal dia punya staff-staff lah. Staff-staff Top Glove lah. Okey, Jalan Teratai. Jalan Teratai ni kalau korang ingat, dulu pernah jadi kluster. Pernah diberi PKPD oleh kerajaan masa tu, kan? Tutup semua kluster Teratai, kan, kalau korang ingat. Jadi itu sajalah aku punya pendedahan untuk pagi ni. Terima kasih kerana menonton. Jadi korang tolong share video aku, tunjuk pada semua orang bahawa inilah dia negara Top Glove. Tak ada Roblox pun lah, nak betul lah ahli politik. Hari ni tak ada Roblox, bos. Dia Roblox dia sepadan-sepadan je. Tapi dia akan buat aku panggil apalah, lompat lah. Kita kat border ni, ini border kapal Meru. Tapi biasanya tak akan ada celah ni. Nasib baik tak ada, nasib tak baik kena. Tapi dah dimaklumkan kalau kali ni kena, dia saman terus, bos. Kita tak salahkan polis, dia hanya jalankan tugas. Cuma aku nak maklumkan tadi, itulah dia ceritanya kluster pula, negara Top Glove yang aku bawa ke korang tadi. Sebuah tempat yang menjadi negara dalam negara, yang kerajaan tak boleh usik dia. Kan? So aku nak beritahu tu sajalah. Jadi kita hari ni rasa sangat-sangat sedih kerana kita sebagai rakyat dijadikan tak tahulah apa, hamba pun bukan, binatang pun bukan, tak tahu. Kerana kerajaan boleh mengarahkan kita untuk jangan keluar, sampaikan kita terpaksa duduk di rumah memandang anak-anak kita dalam rumah. Kita pun sedih, bos. Anak-anak kita dalam rumah sampai 6-7 orang, yang mana anak ramai. Sedangkan bapak dengan mak tak kerja, bantuan tak ada. Kerajaan bangga umumkan 20 bilion, 30 bilion, 100 juta, 80 bilion. Tapi bila sampai pada rakyat berapa? 1,500. Apa kau ingat 500 tu boleh makan 5 tahun? Gaji orang kita ni 5,000, 4,000 sebulan belum tentu boleh tanggung kita satu keluarga. Lepas tu kau sebut pasal moratorium yang konon kerajaan belanja berpuluh-puluh bilion. Mana tangga?
Kau pergi tengoklah siapa nak buat moratorium. Aku buat moratorium, dia tarik lagi, pergi loan aku lagi panjang. Mana ada kerajaan bantu? Tak ada. Jangan aku cakap korang kata aku politik. Aku bukan politik. Aku bawakan tadi, kalau korang tengok daripada mula, aku bawa kau jalan-jalan di sebuah negara yang digelar negara Top Glove, yang orangnya terus bekerja tanpa henti dan memberi keuntungan ratusan bilion kepada toke-toke besar Top Glove. Rakyat kita tak makan, kerajaan kurung, Top Glove terus beroperasi. Ada pendedahan mengatakan Top Glove larikan orang daripada kawasan Australia dan sebagainya. Apa kerajaan buat? Immigration nanti dulu bang. Immigration aku tengah bagi dia peluang berehat sekejap. Dia demam tu. Ni cerita lain ni, Top Glove. Nanti aku buatlah satu live khas, kita sembang-sembang apa perasaan kita bila tengok anak kita 6-7 orang dalam rumah, terkelip-kelip mata tak tahu nak buat apa. Naknya rumah flat yang 600-500 square feet. Duduklah 6-7 orang dalam rumah, tak boleh keluar. Makanan tak ada. Kibab bendera putih, kerajaan kata salah. Siapa kibab bendera putih boleh kena saman. Apa benda ni semua? Jadi itu cerita aku untuk pagi ini. Aku doakan semua kawan-kawan kita sabarlah. Sebab kita ada sebuah kerajaan yang bangang, kan? Yang tak faham bahasa, bodoh, lebih mengutamakan orang asing. Al Pacino, immigration nanti dulu bang. Janganlah lompat-lompat. Satu-satu lah. Lompat, mana ada lompat bos? Apa yang aku lompat? Aku tak lompat apa-apa pun. Kita ada kes, kita tengah jalan. Apa yang aku lompatnya? Aku tak lompat lah. Ini pun immigration punya kes. Cuba kau pergi tengok dalam kilang tu, semua kau ada permit. Kau pergi check tengok. Ada. Dan janganlah macam tu bang. Aku tak adalah lompat-lompat. Dan bagi aku bukanlah orang yang nak ambil tugas pihak berkuasa. Aku cuma mendedahkan. Aku buat report apa yang patut. Oh, Kak Tawing tu. Terima kasih Al Pacino, terima kasih. Sorry, aku pun kadang-kadang nampak laju komen kan. Tak adalah, dia orang ni kadang-kadang kan, brother, lebih lah, dia orang sembang je, dia tak buat pun. Tak boleh sabar dah, beras tak ada dah bos. Faham, saya faham. Beras tak ada, makanan tak ada, anak di rumah tak makan. Kadang-kadang kan, kita paling sedih bila tiba-tiba anak nak minta KFC. Padahal mak bapak ni pening dah ni, mana nak cari beras walaupun sebiji, anak pula nak minta KFC. Kita dengan anak-anak ni, kita pun kalah sebenarnya. Tapi apa yang boleh kita buat? Apa boleh kita buat? Kan? Tapi kita berdoalah, kita dedahkanlah setiap kesalahan yang kerajaan lindungi, yang dilindungi oleh pihak berkuasa ni, kita nak lawan cukup-cukup. Kita hari ni dah tak boleh duduk saja dah. Kalau kita terus duduk di benar macam ni, apalah dia pada kita? Kan? Itu saja daripada aku. Aku nak sambung kerja. Tolong share posting ni sebab aku tak nak panjang-panjang, nanti orang nak tengok balik video ni susah. Okay? Itu saja, bye-bye. Assalamualaikum.